Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam, hadana subul salam, wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin keluargaku yang dirahmati Allah, pada saat ini kita semua patut bersyukur kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnianya, taufiknya, hidayahnya, petunjuknya, sehingga kita dapat melalui Ramadan dengan jayanya. Kita dapat melakukan amal-amal yang telah difardukan dan disunnahkan pada bulan Ramadan dari awal sehingga ke akhirnya. Dapatlah kita melaksanakan qiyamul lail, bermula dengan salat jamaah kita, salat sunat, tasbih, salat tarawih, qiyamul lail, salat tahajud, dan salat subuh berjamaah, dan salat 5 waktu yang lain. Kita dapat melaksanakan puasa dengan sempurna dari awal sehingga ke akhirnya. Mudah-mudahan segala amal kita sepanjang Ramadan, sama ada daripada amalan yang difardukan maupun amalan yang sunat, akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan dan ganjaran yang setimpal kepada kita semua, seperti mana Allah Ta'ala sediakan untuk hamba-hambanya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih lagi kita mengharapkan amalan kita bertepatan pada salah satu malam ganjil pada malam yang terakhir Ramadan, iaitu disebut sebagai Lailatul Qadar. Mudah-mudahan amalan kita diterima pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan doa kita diterima pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan qiyamul lail kita diterima pada malam Lailatul Qadar. Munajat kita, doa kita, khatamul Quran kita, bacaan tilawah dan istighfar kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Khatib pada hari ini ingin berpesan kepada semua keluargaku yang dikasihi sekalian agar kita meningkatkan ketakwaan. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Naklah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyakkan ketaatan kita kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti mana ditunjukkan sunnah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu mendapat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain amalan kita, hanya kita mengharapkan balasan daripada Allah dan ingin kita masuk ke dalam kelompok orang yang bertakwa. Dan amalan-amalan kita itu sama ada diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan rahmat Allah yang maha luas, kasih sayang Allah yang maha mendalam kepada diri kita, kita mengharapkan rahmat itulah agar Allah menerima segala amalan kita. Walaupun amalan kita tidak seberapa indahnya, tidak seberapa tepatnya, tidak seberapa mengikut seperti yang ditunjuki oleh Nabi SAW, tetapi itu yang sedaya kita lakukan. Walau bagaimanapun, kita mengharapkan rahmat Allah, kita mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai yang beriman, taatilah kamu kepada Allah dan Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Alhamdulillah kita berada dalam rumah seolah terkurung kita dalam suasana PKP dan melebihi 2 bulan. Tetapi ini semua adalah iktibar dan pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, kerana kita dapat berkumpul dan beri tumpuan kepada ibadah bersama ahli keluarga kita yang tak pernah kita hadapi situasi ini selama sebelum ini. Oleh kerana itu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Kerana orang beriman, sama ada diuji maupun diberi nikmat, kesemuanya berpeluang untuk mendapat nikmat Allah Subhanahu, mendapat pahala daripada Allah. Ajaban li amril mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sungguh hebat orang mukmin ini. In amrahu in asabahu sarra syakar fakana khairan lah. Sekiranya dia diberi kenikmatan dan kebaikan, maka dia bersyukur kepada nikmat tersebut, maka itu akan mendatangkan pahala dan kebaikan untuk dia. Sekiranya dia diberi ujian musibah, maka dia bersabar atas ujian musibah tersebut, maka itu juga akan mengundang pahala dan redha Allah Subhanahu wa taala. Tidak rugi bagi orang beriman. Dalam semua keadaan semuanya menguntungkan. Maka oleh kerana itu hendaklah kita gunakan peluang ini untuk meningkatkan ketakwaan kita, merebut keuntungan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pesanan daripada khatib selaku ayahanda kepada semua anak-anak dan ketua keluarga, hendaklah taat kepada ibu bapa. Kerana ketaatan kepada ibu bapa itu adalah satu prasyarat Allah menerima amalan kita seluruhnya. Jika tidak ada ketaatan kepada ibu bapa, maka Allah juga tidak menerima ketaatan kepadanya. Jika tidak, diulangi sekali lagi, jika tidak ada ketaatan anak kepada ibu bapa, iaitu dalam arti kata lain derhaka anak kepada ibu bapa, maka Allah juga menolak ketaatan hambanya kepada dirinya. Akibatnya, halangannya adalah kederhakaannya kepada kedua bapa. Sekalipun dengan perkataan sekalipun. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Janganlah kamu mengucap sekalipun kepada permintaan ibu bapa kamu, dan janganlah kamu mengherdik, termasuk dengan membentak, termasuk menghentak kaki, menghempas barang, membaling tumbuk pintu, tumbuk lantai dan sebagainya. Ini semua perbuatan membentak ataupun mengherdik ibu bapa adalah termasuk daripada perkara-perkara yang dikira sebagai derhaka kepada kedua ibu bapa. Taatilah ibu bapa. Nescaya orang yang taat sepenuhnya kepada ibu bapanya, berbakti sepenuhnya kepada ibu bapa sepanjang hayatnya, maka walaupun dia tidak dapat melaksanakan ibadah sunat dalam Ramadan, dalam waktu-waktu yang lain, tetap dia adalah orang yang pertama masuk syurga di kalangan anaknya. Orang yang paling awal masuk syurga adalah orang yang paling disukai, dicintai, ditaati, mentaati kepada ibu bapanya, disukai, diredai oleh ibu bapanya. Kerana Rasulullah SAW sebut ridha Allah fi ridha al-walidain. Ridha Allah kepada seorang anak itu bergantung kepada ibu bapa redha kepadanya ataupun tidak. Maka oleh kerana itu hendaklah kita utamakan dalam hal mentaati kepada kedua ibu bapa. Kerana ini salah satu prasyarat penting Allah menerima atau menolak amalan kita. Allah Ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Allah Ta'ala telah mewajibkan ke atas hambanya, أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, supaya kamu jangan sembah benda lain kecuali hanya sembah kepada Dia. Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan, dan laksanalah kebaikan dan kebaktian kepada kedua bapa. Lebih-lebih lagi bila ibu bapa berumur tua. Semakin tua, semakin kena lebih banyak berbakti kepada kedua bapa. Ingatlah bahawa tidak ada kejayaan dalam hidup si anak, tidak ada kejayaan dalam hidup dunianya, akhiratnya, kecuali melalui jalan ketaatannya, taatnya kepada ibu bapa, hormatnya kepada ibu bapa. Oleh kerana itu, di kesempatan pada hari raya yang mulia ini, hendaklah memohon kemaafan daripada ibu bapa, meminta ampun, meminta kemaafan atas salah silap kekhilafan kita dan sebagainya, mungkin tertinggi suara dan sebagainya. Maka jangan kita biarkan berlalu begitu sahaja. Ingat pesanan ayahanda pada hari ini sampai ke tua nanti. Jangan lupa pesanan ini. Tidak ada kejayaan bagi si anak kecuali melalui jalan taat kepada kedua ibu bapanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Khatib memberi pesanan yang kedua, iaitu setelah ketaatan kepada Bapa, jagalah kewajiban kefarduan yang Allah Ta'ala fardukan. Solat 5 waktu hendaklah di awal waktu, sebolehnya dalam keadaan berjemaah. Jangan sekali-kali kita tinggal. Sehingga Nabi berpesan kepada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, jangan tinggal solat sekalipun kamu hendak sekalipun dalam semua keadaan. Walaupun kamu hendak dibunuh, walaupun kamu dalam apa saja keadaan sekalipun, tetap dengan salat. Jangan lewatkan salat. Siapa yang meninggalkan salat daripada waktunya, Allah lepas tanggungannya. Maksudnya Allah tak tanggungjawab. Biarlah engkau nak sakit, biarlah engkau nak susah, biarlah engkau nak terjun dalam neraka, Allah takkan bimbing. Allah biarkan tali kita terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga salat. Jaga salat. Dan jagalah tali abdi kita, iaitu penghambaan kita kepada Allah. Tidak ada agama lain, tidak ada agama yang boleh membawa kepada kejayaan akhirat kecuali Islam. Tidak ada jalan yang boleh bawa kejayaan kecuali jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam situasi kita di mana pun, tetap kita dengan Islam. Sehingga Nabi berpesan pada Abu Darda, sekalipun kamu hendak dipancung, sekalipun kamu hendak dibunuh, tetap kamu dengan Islam. Jangan kamu berani-berani untuk mengucap perkataan yang boleh terkeluar daripada Islam, kufur daripada Islam, wal-iyadzu billah. Jaga salat, jaga salat, jaga salat dalam semua keadaan, susah payah dan sebagainya. Walaupun sakit, walaupun menderita dan sebagainya, tetap salat adalah kerja kita yang paling penting dalam kehidupan kita. Selain daripada itu, hendaklah kita lakukan kewajiban-kewajiban yang difardukan. Puasa pada bulan Ramadan, yang tertinggal di bulan Ramadan, hendaklah kita berazam untuk qada pada bulan-bulan yang lain. Termasuklah sebolehnya kita perbanyakkan yang sunat, seperti sembahyang fardu, dan perbanyakkanlah sembahyang sunat, kerana sembahyang sunat ini boleh menampung kepada kekurangan kita dalam solat fardu. Begitu juga puasa sunat, kerana puasa sunat ini mampu menjadi penampung kepada puasa-puasa fardu kita yang kurang, yang sedikit kecacatan dan sebagainya. Seperti sabda Nabi SAW, siapa yang puasa sepanjang bulan Ramadan lengkap, diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka Allah memberi ganjaran pahala kepadanya seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Seolah-olah pahala dia puasa setiap hari sepanjang tahun, 360 hari. Oleh kerana itu, hendaklah kita berazam, bermula daripada 2 Syawal sehinggalah 30 Syawal ataupun 29 Syawal, kita berazam untuk menghabiskan puasa 6 hari Syawal. Sama ada terus berturut-turut daripada 2 Syawal sehingga 7, ataupun pada bila-bila saja tanggal yang mampu kita laksanakan. Dan juga kita perbanyakkan sedekah, perbanyakkan amal-amal kita yang lain, mudah-mudahan. Dan ingatlah, ketika ibu bapa kamu sudah tiada, maka hendaklah sering menghadiah pahala. Sama ada hadiah pahala Quran, hadiah pahala puasa, hadiah pahala sedekah, hadiah pahala amal kebajikan, apa saja niat. Ya Allah, aku sampaikan seluruh amalku yang boleh dihadiahkan pahala, aku hadiahkan kepada ayahandaku, kepada bondaku, dan seluruh keturunan-keturunan kami, dan zuriat-zuriat kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Jangan lupa pesanan ini. Maka hendaklah kita berpegang kepada janji Allah, iaitu siapa yang taat melakukan kebaikan di dunia, dia akan mendapat kejayaan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua berjumpa di dalam syurga nanti, walaupun kita kemudian ada yang meninggal dahulu, ada yang kemudian dan sebagainya. Yang penting kita menjaga amalan kita, insya-Allah Allah akan ketemukan semula kita dalam syurga nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka samii'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salahul islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salahul islam wal muslimin. Allahumma adfa' warfa' anna al bala wal waba wal hammi wal ghammi. Allahumma adfa' warfa' anna al bala'a wal waba'a
والأمراض والأسقام والحروب والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا وعن المسلمين أجمعين يا رب العالمين. ربنا اتنا بنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين اسماء مشارق الأرض المغارب برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. أوكي